KPM. Apakah pengurusan asas sebagai murid sekolah rendah? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga kamu sentiasa sihat dan bersemangat untuk terus belajar, mengikuti PDP ataupun PDPR di mana sahaja anda berada. Baiklah, hari ini saya ingin membawa tumpuan kamu, khususnya murid-murid yang berada di sekolah rendah, untuk kita santai-santai mendengar rancangan ini sambil mendapat maklumat yang berguna kepada kita semua. Boleh tak? Tentu boleh kan? Okey, yang pertama kita tengok apakah strategi asas kita sebagai murid di sekolah rendah. Yang pertama, sikap yang positif. Kamu tidak mungkin berjaya sekiranya tidak ada rasa untuk berjaya. Betul tak? Oleh itu, kamu haruslah sentiasa bersikap positif terhadap pembelajaran dan berjuang ke arah kecemerlangan. Sikap positif dan suka belajar merupakan resepi ke arah kejayaan. Yang kedua, tabiat di dalam kelas PDP ataupun PDPR. Baiklah, walaupun masih di sekolah rendah, kamu harus memberi tumpuan kepada PDP ataupun PDPR yang dilakukan oleh guru-guru. Kalau tak faham apa yang cikgu ajar, kamu kena bertanya. Apa lagi yang kamu kena buat? Sentiasa bersedia untuk memulakan sesuatu pembelajaran, tunjukkan minat terhadap subjek yang sedang diajar walaupun ia adalah subjek yang sukar bagi kamu. Berikan perhatian terhadap apa yang diperkatakan oleh cikgu. Kemudian, sentiasa bersikap ingin tahu. Ini akan membuat kamu berani untuk bertanya. Tentu banyak perkara baru yang kamu pelajari kan? Jadi, tentu banyak yang kamu ingin tahu. Seterusnya, kamu membuat latihan yang cikgu berikan dengan bersungguh-sungguh. Okey, yang ketiga, apa dia? Menguruskan masa dengan baik. Murid-murid semua, orang yang berjaya adalah orang yang sentiasa mengurus masanya dengan baik. Bak kata pepatah, masa itu emas. Walaupun kamu masih di sekolah rendah, kamu mesti mengurus masa dengan baik. Baiklah, yang seterusnya, asas kita sebagai murid sekolah rendah. Apa dia? Ialah menjaga disiplin. Apa maksud disiplin? Disiplin ialah kita patuh kepada peraturan-peraturan yang telah pun ditetapkan. Jika di sekolah ada disiplin kan, jangan langgar peraturan-peraturan tersebut. Jika kita langgar, cikgu akan mengambil tindakan. Tentu ibu ayah kita tidak suka kalau ini berlaku kan. Jika ayah dan ibu suruh kamu membantu tugas mereka, kamu patuh kepada mereka. Seperti yang kamu sedia maklum, tiada lagi UPSR di sekolah rendah. Oleh itu, kamu akan dinilai melalui tahap penguasaan. Kamu akan dinilai melalui pentaksiran yang diklasifikasikan mengikut tahap penguasaan. Okey, yang pertamanya, kamu tahu tak, dalam pentaksiran ini, cikgu-cikgu akan membuat pemerhatian terhadap sikap kamu, terhadap pelakuan kamu, terhadap amalan kamu, kemahiran amali kamu, kreatif atau tidak kamu, pandai tak bersosial, bagaimana kemahiran belajar kamu dan kemahiran
mereka cipta. Banyak kan yang cikgu-cikgu akan tengok? Justru kamu kena beri tumpuan kepada pembelajaran setiap hari. Kena tunjukkan minat dan kesungguhan kamu untuk belajar. Yang kedua, kawal fokus dan tumpuan kamu semasa PDP ataupun PDPR. Jadi sebelum mula tu, kamu mesti ada niat. Macam juga kamu nak solat bagi yang Islam contohnya. Kamu niat, kamu nak belajar, nak tumpu dan fokus apa yang nak dipelajari. Yang ketiga, tanamkan minat kepada semua mata pelajaran. Kita kena bagi tahu kat diri kita, semua mata pelajaran ini penting dan perlu dihabiskan sehingga hujung tahun. Betul tak? Yang keempat, kamu mesti membuat persediaan awal sebelum kelas. Jadi kamu boleh membaca dulu buku-buku teks yang digunakan. Tengok dulu sikit-sikit. Sekurang-kurangnya kamu dah tahu apa yang cikgu nak ajar. Jika kamu baca awal, nanti kamu juga ada peluang untuk lebih faham dan boleh memberi ruang juga untuk kamu bertanya soalan dan aktif di dalam kelas. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Gangguan semasa belajar ini kadang-kadang selalu sangat ada. Jadi mari kita dengar apakah jenis-jenis gangguan yang ada semasa kita belajar. Yang pertama, bunyi bising seperti bunyi TV ataupun bunyi radio. Ini jikalau PDPR. Jika di sekolah, kawan-kawan membuat bising semasa PDP. Justru gangguan-gangguan ini mesti dielakkan. Okey, yang kedua, gangguan mengantuk. Ini mungkin berpunca kerana kamu tidur lewat. Jadi esoknya dah terganggu fokus kamu kerana terlalu mengantuk. Selain itu juga ialah gangguan berkhayal. Kamu berfikir tentang benda-benda lain. Tidak fokus kepada pembelajaran di dalam kelas. Yang ketiga, penggunaan gadget semasa PDPR. Semasa PDPR, mungkin kamu juga membuka laman-laman lain, membuka laman-laman media sosial yang menyebabkan tumpuan kamu hilang. Ini juga adalah gangguan yang perlu dielakkan. Yang keempat, seterusnya, antara gangguan semasa belajar ialah berfikiran negatif. Kamu mungkin menganggap mata pelajaran yang sedang dipelajari ini tidak penting atau kamu berasa tidak yakin dengan kemampuan kamu ataupun kamu rasa bosan, rasa tidak seronok belajar. Ini antara yang kamu perlu elakkan. Seterusnya, yang kelima, kurang berminat atau tidak berminat dengan sesuatu mata pelajaran. Ini merupakan gangguan juga dan boleh menyebabkan kita hilang tumpuan untuk belajar. Untuk pengetahuan kamu, sekolah adalah tempat terpenting untuk menyuburkan bakat dan juga kreativiti. Cuba kita tengok ahli-ahli sukan umpamanya. Di bangku sekolahlah bakat mereka diasah sehingga menjadi terkenal dan hebat di dalam negara dan juga di dunia. Sekiranya kamu minat menyanyi, masa di sekolah rendah inilah kamu ambil peluang
untuk mengasah bakat, mendapatkan latihan daripada guru-guru muzik contohnya, supaya nanti kamu mungkin ada peluang menyambungkan pengajian di sekolah-sekolah seni. Ini merupakan nilai tambah di dalam sistem pendidikan anak-anak semua. Melalui aktiviti sukan juga dapat mencungkil bakat kamu di dalam sesuatu acara sukan. Di dalam pertandingan yang diadakan di peringkat sekolah contohnya, akan muncul pemenang di dalam sesuatu acara. Pihak sekolah pula akan memilih pemenang-pemenang ini untuk mewakili sekolah di peringkat daerah dan seterusnya di peringkat negeri. Dan di sinilah nanti akan lahir bintang-bintang sukan tanah air. Seterusnya, bakat kepimpinan juga boleh dipupuk semasa di sekolah rendah. Pernah dengar tak ada satu sajak oleh Datuk Usman Awang? Jika hari ini seorang Perdana Menteri berkuasa, jika hari ini seorang raja menaiki takhta, jika hari ini seorang penulis terkemuka, jika hari ini siapa saja menjadi dewasa, sejarahnya dimulakan oleh seorang guru biasa dengan lembut, sabarnya mengajar tulis baca. Begitulah antara ungkapan sajak ini yang menceritakan betapa sekolah rendahlah tempat bermula segala-galanya. Justru kamu ambillah kesempatan ini. Keputusan kerajaan untuk memansuhkan sepenuhnya ujian pencapaian sekolah rendah UPSR mulai tahun ini nampaknya disambut baik oleh pelbagai pihak. Ia juga sekaligus membuka peluang sebenarnya kepada sekolah-sekolah untuk fokus kepada aspek kemenjadian murid secara holistik. Justru kamu perlu tahu usia 7 hingga 12 tahun adalah satu tempoh yang sangat penting, yang sangat signifikan dan kritikal, kerana inilah usia yang bakal membentuk karakter serta sasiah kamu. Pernah dengar tak? Melentur buluk biarlah dari rebungnya. Apa yang kamu faham tentang ungkapan ini? Sebagai murid di sekolah rendah, pembentukan karakter dan nilai moral sebenarnya berlaku sepanjang kamu mengikuti pembelajaran. Contohnya, bagaimana kamu harus berkomunikasi dengan kawan-kawan, cara kamu menghormati orang yang lebih tua, cara makan, beribadat dan lain-lain lagi. Dalam konteks ini, kamu mesti faham matlamat yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia adalah menjurus ke arah kemenjadian murid melalui pembentukan karakter yang bersesuaian dengan norma masyarakat kita untuk melahirkan generasi masa hadapan yang cemerlang akademik dan sasiahnya. Sebab itu kamu mesti tahu pentaksiran yang kamu lalui adalah bersifat holistik, bermula seawal tahun 1 hingga tahun 6, merangkumi aspek akademik, ko-kurikulum dan juga sasiah. Semoga pada akhirnya kita dapat membentuk generasi masa hadapan mengikut acuan kita dan bercirikan Malaysia. Didik TV KPM
Didik TV KPM. Pandemik COVID-19 dan Perintah Kawalan Pergerakan PKP membuat kita dipaksa dan terpaksa keluar daripada zon selesa dan rutin seharian. Jika sebelum ini rutin hidup dilalui dengan cara yang normal, kini banyak aktiviti yang terpaksa ditukar mood, kaedah dan caranya. Seterusnya menjadi normal baharu. Paling ketara, peralatan media dan komunikasi menjadi sangat penting, bukan lagi sebagai kehendak, tetapi keperluan dan sebahagian daripada hidup semasa PKP ini. Justru peranan ibu bapa atau penjaga antaranya adalah untuk pertamanya membantu anak ataupun anak dalam jagaan mendapat maklumat berkaitan dengan sesi PDPR ataupun arahan atau tugasan ataupun kerja rumah yang diberikan oleh guru. Yang keduanya, membantu anak ataupun anak jagaan mengakses Delima, Didik TV KPM dan juga di peringkat sekolah rendah juga anak-anak ini amat memerlukan bantuan, sokongan, perhatian, dorongan dan motivasi daripada ibu bapa agar mereka tidak ketinggalan dalam menerima ilmu yang sepatutnya. Suka atau tidak, mahir atau tidak, ibu bapa perlu mengambil tahu akan aspek teknikal ini. Misalnya, pendaftaran akaun Google, mencari mata pelajaran dalam Google Classroom, mencari bahan di platform Delima atau Digital Educational Learning Initiative Malaysia selain platform-platform online atau secara atas talian seperti Google Meet, Zoom dan lain-lain medium. Setiap anak dibekalkan dengan jadual PDPR. Jadi, ibu bapa perlu berbincang dan mengambil tahu jadual anak-anak dan kemudian disesuaikan dengan jadual ibu bapa. Apakah tips-tips untuk berjaya sebagai murid sekolah rendah? Pendidikan rendah ini merupakan tempoh bagi kamu yang berusia lebih daripada 6 tahun untuk mendapatkan pendidikan dan ia berterusan sehingga kamu mencapai usia 12 tahun. Yang pertama, kamu menyediakan masa untuk belajar antara 2 hingga ke 3 jam sehari. Perlu ada masa untuk belajar ya. Jadikan amalan seperti itu supaya ia menjadi kebiasaan kepada kamu bila di sekolah menengah nanti. Okey, apa tips yang seterusnya? Yang kedua, tidak ponting kelas. Kalau tertinggal kelas, salin nota dari rakan ataupun bertanya semula guru ataupun rakan-rakan. Tips yang ketiga, kamu sangat digalakkan untuk belajar dengan bimbingan ibu bapa ataupun adik-beradik kamu yang lebih tua. Tips yang keempat, kamu mesti menjaga pemakanan, terutamanya mengambil sarapan pagi, menjaga pemakanan seimbang dengan bimbingan ibu umpamanya dan juga makanan yang berkualiti. Elakkan terlalu banyak mengambil makanan segera, bahaya tu. Tips yang kelima seterusnya,
kamu juga perlu menyediakan waktu rehat untuk mengurangkan tekanan belajar dan juga untuk menyegarkan semula minda kamu. Tapi ingat, jangan gunakan masa rehat untuk bermain games contohnya. Kesimpulannya, masa di sekolah rendah inilah adalah masa yang sangat berharga untuk kamu. Untuk kamu gunakan bagi membina diri kamu menjadi insan yang berilmu, beradab dan bersasiah mulia. Ada kemahiran dan berjaya di masa yang akan datang. Itu yang penting sekali. Moga-moga semua mendapat manfaat daripada apa yang telah saya kongsikan. Kita jumpa dan jumpa lagi. Didik TV KPM